Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak pelajar yang cikgu kasih sekalian? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, selamat berada di rumah. Sama-sama kita memutuskan rantaian penularan COVID-19. Jadi hari ini cikgu perlu kenalkan diri. Nama Cikgu Syahidah binti Umar. Cikgu mengajar di SMA Saadah Al-Diniyah Al-Islamiyah. Dan hari ini cikgu ingin berkongsikan dengan anak-anak pelajar yang berada di rumah sekarang bab 4 kadar tindak balas, iaitu silibus yang berada di dalam Sains Tingkatan 5 KSSM. Okay, jom kita mulakan. Okey, dalam bab 4 ini, iaitu kadar tindak balas, terdapat 3 standard kandungan yang perlu kita pelajari, iaitu yang pertama pengenalan kadar tindak balas, yang kedua faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, dan yang ketiga aplikasi kadar tindak balas di dalam kehidupan seharian kita. Okey, sebelum itu kita pergi dulu pengenalan kepada apakah itu tindak balas. Okey, tindak balas kimia adalah proses pertukaran bahan tindak balas menjadi hasil tindak balas. Simple. Okay, kalau anak-anak pelajar boleh lihat pada, kalau anak-anak pelajar boleh lihat pada slide yang cikgu tunjukkan ini, pertukaran bahan tindak balas menjadi hasil tindak balas. Jadi apabila bahan bertindak balas menjadi bahan baru, maka itulah dinamakan sebagai tindak balas kimia. Okey, kita tengok pada persamaan ini ya. Bahan tindak balas apabila berlaku proses tindak balas kimia akan menjadi hasil baru yang kita kenal dengan sebagai hasil tindak balas. Okey, ini adalah contoh yang berada di dalam buku teks kamu sendiri. Okey, ini adalah eksperimen yang boleh kita jalankan di dalam makmal, iaitu tindak balas antara dua bahan, iaitu plumbum 2 nitrat apabila bertindak balas dengan kalium iodida. Plumbum 2 nitrat apabila bertindak balas dengan kalium iodida menghasilkan bahan baru, iaitu plumbum 2 iodida dan juga kalium nitrat. Okey, jadi untuk memudahkan kefahaman anak-anak pelajar yang berada di rumah, mungkin tak nampak bagaimana eksperimen dilakukan. Okey, cikgu tunjukkan kepada kamu video bagaimana plumbum 2 iodida ini terbentuk, hasil daripada tindak balas plumbum 2 nitrat dan juga kalium iodida. Okey, itulah eksperimen yang berada di dalam buku teks anak-anak pelajar sekalian, iaitu tindak balas itu menghasilkan mendakan kuning plumbum 2 iodida. Alright. Ini adalah eksperimen yang dilakukan di dalam makmal. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan kehidupan kita? Okay, di sini cikgu berikan contoh kepada kamu. Okey, contoh tindak balas yang berada dalam kehidupan kita. Ini adalah sebahagian saja contoh. Lepas ni, lepas kamu faham apa itu tindak balas, kamu boleh cari lagi contoh-contoh lain yang berada di dalam kehidupan kamu. Baik, yang pertama pengaratan. Bagaimana besi menjadi berkarat? Okey, besi apabila bertindak balas dengan udara dan air, okey, dalam tempoh masa tertentu menjadi karat, dan proses itu dikenali sebagai pengaratan. Okey, apa lagi contoh lain dalam kehidupan kita? Pembakaran, pencernaan, membakar roti. Okey, kita bakar roti, kita tengok hidung kita naik. Okey, roti menjadi perang. Itu adalah contoh tindak balas. Penapaian. Okay, kita buat apa? Kita membuat cili jeruk. Membuat apa lagi? Membuat tapal. Okey, membuat jeruk-jeruk buah-buahan. Kimchi, itu adalah bahan-bahan yang kita lakukan proses penapaian, dan melalui
tindak balas kimia. Okey, contoh lain lagi. Okey, sekarang kan kerajaan menyarankan kita supaya mencuci tangan. Tangan kita terdapat kotoran. Apabila kita menggunakan sabun, sabun bertindak balas mencuci kotoran. Okey, itu adalah contoh tindak balas yang berada di dalam kehidupan kita. Okey, lagi apa lagi? Fotosintesis. Kita tengok pada musim PKP ini kita menanam pokok. Okey, pokok itu tumbuh. Okey, proses pertumbuhan-tumbuhan juga merupakan satu tindak balas kimia yang mengambil masa untuk tumbuhan tersebut menjadi besar. Okey, jadi daripada contoh-contoh yang telah cikgu tunjukkan tadi, okey, terdapat dua jenis tindak balas, iaitu yang pertama tindak balas cepat, okey, dan yang kedua tindak balas perlahan. Okey, apa itu tindak balas cepat? Perkataan cepat itu sendiri, cepat. Okey, bila cepat bermaksud tindak balas itu berlaku dengan pantas. Okey, contohnya letupan. Letupan, pembakaran, okay, kita nyalakan api terus menyala, itu adalah tindak balas cepat. Okey, yang kedua, tindak balas perlahan. Perkataan perlahan itu sendiri menunjukkan bahawa tindak balas itu berlaku dengan perlahan. Okey, contohnya besi. Okey, besi kalau kata dia nak menjadi karat, dia mengambil masa yang lama. Mengambil masa sekurang-kurangnya seminggu. Okey, sebulan, berbulan-bulan hinggalah bertahun-tahun lamanya untuk besi itu bertukar menjadi karat. Okey, jadi tindak balas perlahan itu berlaku dengan perlahan. Senang kan nak bedakan antara tindak balas cepat dan juga tindak balas perlahan. Baik, tadi cikgu telah bincangkan dengan kamu maksud tindak balas kimia. Okey, sekarang kita pergi pula kepada maksud kadar tindak balas kimia. Ada perkataan kadar. Apa maksud kadar? Okey, ingat apabila ada perkataan kadar, kadar itu merujuk kepada masa. Okey, jadi kita takrifkan kadar tindak balas kimia adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas per unit masa. Maksudnya kalau kata contoh yang cikgu berikan tadi, proses pengaratan. Pengaratan itu mengambil masa berapa lama? Sebulan, setahun, ataupun 2 tahun. Maksudnya bila kita kalikan dengan masa, kita boleh takrifkannya sebagai kadar tindak balas kimia. Okey, ini dia punya formulanya lah. Formula kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan ataupun perubahan kuantiti hasil tindak balas ataupun bahagi dengan masa yang diambil untuk perubahan itu berlaku. Ataupun cikgu boleh kelaskan ataupun cikgu asingkan, maksudnya perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa ataupun perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Okey, untuk nampak lebih jelas, cikgu sediakan kepada kamu satu video untuk menunjukkan bagaimana kadar tindak balas itu berlaku. Okey, anak-anak pelajar sekalian, jika dilihat kepada proses pertumbuhan-tumbuhan tadi ataupun lebih spesifik, cikgu letak kurungan dekat situ, fotosintesis, iaitu perubahan kamu tengok daripada biji benih itu, okey, dimasukkan ke dalam medium tanah, kemudian kamu tengok daripada hari ke hari ke hari, okey, berlaku perubahan, iaitu terbentuknya akar, kemudian terbentuknya batang dan kemudiannya daun. Dan daripada proses tersebut, kamu boleh lihat tadi biji benih yang kecil itu telah berkurang dan
menghasilkan bahan baru iaitu hasilnya, iaitu akar, batang dan juga daun. Okey, dalam masa berapa hari kat sini? Okey, dekat sini cikgu letak kat sini 14 hari. 14 hari dia untuk yang membentuk tumbuhan sebesar ini. Okey, so ini adalah maksud cikgu iaitu perubahan. Sama ada pengurangan dari segi saiz biji benih tadi ataupun pertambahan dari segi hasil tindak balas iaitu akar, pembentukan akar, batang dan juga daun itu dalam masa berapa hari? Dalam masa 14 hari. Okay, so kita takrifkan video ini sebagai masuk kepada kadar tindak balas sebab ia melibatkan masa. Okey, baik, sekarang kita pergi kepada cara untuk menentukan kadar tindak balas daripada pemerhatian ataupun daripada rajah. Okey, kita tengok dekat sini soalan. Soalan ini kamu boleh rujuk di dalam buku teks kamu. Kita baca sama-sama. 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Okey, kamu tengok poin kat sini, masa untuk dia menjadi tindak balas lengkap adalah 30 saat. Soalannya, hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Okey, kita tengok mula-mula pita magnesium besar ni. Kemudian selepas 10 saat dia makin mengecil. Selepas 20 saat makin mengecil dan pada masa 30 saat pita magnesium itu sudah larut sepenuhnya di dalam asid hidroklorik cair. Bermaksud tindak balas lengkap berlaku pada masa 30 saat. Okey, berdasarkan kepada formula kadar tindak balas adalah perubahan. Okey, perubahan dari segi sama ada bahan tindak balas ataupun perubahan dari segi hasil tindak balas kita bahagi dengan masa yang diambil untuk tindak balas itu berlaku. Okey, jadi kita tengok dekat sini, GC-nya adalah 0.3 gram untuk menjadi lengkap atau untuk larut sepenuhnya. Kita ambil 0.3 tolak 0 gram bahagi dengan masa yang diambil untuk tindak balas itu lengkap iaitu 30 saat. Jadi jawapannya adalah 0.01 gram per saat. Okey, anda lihat di sini ya, gram di atas, saat di bawah. Jika kita hendak naikkan saat ini di atas, kita letakkan simbol negatif 1. Cara kita baca 0.01 gram per saat ataupun gram sesaat. Okey, sekarang kita pergi pula kepada bagaimana menentukan kadar tindak balas daripada graf. Jadi cikgu telah terangkan bagaimana kita nak menentukan kadar tindak balas berdasarkan keputusan ataupun berdasarkan pemerhatian. Okey, sekarang kita nak tentukan pula kadar tindak balas berdasarkan graf. Ada dua jenis, iaitu yang pertama menentukan kadar tindak balas purata dan yang kedua menentukan kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, purata ni bermaksud kita nak tengok purata minit pertama, purata minit kedua. Okey, yang pada masa tertentu ni maksudnya kita nak spesifik pada masa yang ditentukan. Okey, berapakah kadar tindak balas yang berlaku. Okey, kadar tindak balas pada masa tertentu juga dikenali sebagai kadar tindak balas seketika. Okey, baik, ini adalah soalan. Anak-anak pelajar boleh rujuk di dalam buku teks supaya lebih mudah faham apabila cikgu terangkan. Okey, soalannya, ini adalah graf tindak balas, graf kadar tindak balas iaitu isi padu gas hidrogen melawan massa. Okey, jika dilihat pada graf ini, kadar tindak balas lengkapnya, kalau kita boleh baca pada graf ni, berlaku pada saat ke-180. Okey, kamu tengok kat sini lah. Okey, pada masa sini dia telah menjadi malam. Okey, soalannya, hitung kadar tindak balas purata. Okey, hitung kadar tindak balas purata pada minit pertama. Okey, pada minit pertama. Soalan B, pada 2 minit pertama. Soalan C, dalam minit kedua. Okey, soalan D, dalam minit ketiga. Dan soalan E, dia nak kadar tindak balas purata keseluruhan. Okey, kita pergi satu persatu. Untuk soalan A. Okey, untuk soalan A, kita tengok dekat sini lah. Sebab dia kata dia nak minit pertama. Minit pertama tu kita tahu 1 minit ada 60 saat. Jadi
tandakan pada masa 60 saat ni, kamu ambil pembaris, kamu gariskan sehingga dia bertemu pada graf dan kamu baca nilai pada paksi Y. So paksi Y ni ada 20 cm padu. Guna formula yang telah cikgu beritahu tadi, ambil hasil tindak balas iaitu 20 cm padu bahagi masa yang diambil iaitu minit pertama 60 saat. So kamu tekan kalkulator, jawapannya akan menjadi 0.33 cm padu per saat. Seperti yang cikgu beritahu tadi kan, bila S ni kita nak naik ke atas, kita tukarkan simbolnya kepada S negatif 1. Cara sebut 0.33 cm padu per saat. Baik, kita pergi pula kepada soalan B. Soalan B diminta kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Soalan B minta kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Dan kita tahu 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Apabila 2 minit, 60 darab 2. 60 darab 2 adalah 120 saat. Jadi rujuk pada graf, pada masa 120 saat, kamu ambil pembaris, kamu buat garis putus-putus sampai kena pada graf dan kamu unjurkan ke kiri, baca nilai pada paksi Y iaitu 30 cm padu. Jadi guna formula, bila kita nak cari kadar tindak balas, ambil isi padu gas hidrogen ataupun hasil tindak balas yang terhasil iaitu 30 cm padu. Kita bahagikan dengan masa yang diambil iaitu 2 minit bersamaan dengan 120 saat. Tekan kalkulator, jawapannya akan menjadi 0.25 cm padu per saat. Ini cikgu dah terangkan bagaimana nak tulis dalam bentuk S negatif 1. Kita terus kepada soalan C. Soalan C meminta, dia berita tadi dia nak minit pertama. Yang ni sekarang dia nak kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Kita tengok bezanya tadi 2 minit pertama. Sekarang minit kedua. Dia punya cara soalan tu. Minit kedua, bagaimana kita nak tentukan kadar tindak balas pada minit kedua? Formulanya kita perlu cari dulu isi padu gas hidrogen yang terhasil pada minit kedua, pada minit kedua dan juga minit pertama. Jadi ambil pembaris seperti biasa. Kamu ambil pembaris, kamu buat garisan putus-putus sampai terkena pada graf dan kamu unjurkan ke kiri, baca nilai pada paksi Y iaitu 30 cm padu. Tulis 30 cm padu pada formula. Tolak isi padu gas hidrogen yang terhasil pada minit pertama. Seperti biasa ambil pembaris, buat garis putus-putus sampai terkena pada graf, unjurkan di sebelah kiri dan baca nilai pada paksi Y iaitu 20 cm padu. Letakkan nilai di sini. Kemudian bahagi. Bahagi nilai masa pada minit kedua iaitu 120 saat ditolakkan minit pada minit pertama iaitu 60 saat. Jadi masukkan nilai 30 tolak 20 sama dengan 10 cm padu. 120 tolak 60 sama dengan 60 saat. Tekan kalkulator, jawapannya akan menjadi 0.17 cm padu per saat. Jadi direct ini soalan ini senang. Kita pergi terus kepada soalan B. Soalan B dia nak kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Formula macam tadi juga. Kalau minit kedua, kita ambil nilai pada minit kedua tolak minit pertama. Sekiranya soalan minta minit ketiga, kita ambil nilai pada minit ketiga, kita tolak nilai pada minit kedua. So minit ketiga kita tahu, minit ketiga maksud dia 60 darab 3. 1 minit 60 saat, 60 saat darab 3 sama dengan 180 saat. Minit kedua pula 60 saat darab 2 sama dengan 120 saat. So pada graf kamu, pada masa 180 saat, seperti biasa,
ambil pembaris, okey, buat garis putus-putus sehingga bertemu pada graf dan baca nilai pada persiluan iaitu 35 cm padu. Okey, tulis pada formula. Okey, tolak nilai isi padu gas hidrogen pada minit kedua. Okey, minit kedua seperti biasa, ambil pembaris, okey, buat garis putus-putus sampai terkena pada graf dan baca nilai pada persiluan iaitu 30 cm padu. Masukkan nilai pada formula. Okey, bahagi. Okey, minit ketiga iaitu 180 saat, minit kedua iaitu 120 saat. Okey, masukkan lagi. Okey, tekan kalkulator 25 tolak 30 sama dengan 5, 180 tolak 120 sama dengan 60. Tekan kalkulator 5 bahagi 60, jawapannya akan menjadi 0.08 cm padu per saat. Simple kan? Okey, so itu kalau kata dia minta soalan yang macam tu. Kita pergi kepada soalan E pula. Okey, soalan E. Soalan ini meminta kita mencari kadar tindak balas keseluruhan. Okey, keseluruhan lebih mudah. Keseluruhan bermaksud kita nak nilai purata untuk keseluruhan tindak balas tersebut. Okey, caranya adalah kamu cari jumlah isi padu gas yang terkumpul. Okey, dan cara kita nak cari adalah kita lihat pada graf titik pertama di mana berlakunya tindak balas lekak, iaitu bermulanya graf itu menjadi malam. Okey, kamu tengok kat sini dia lengkung, okey, kemudian sampai di titik sini dia akan menjadi malam, dia akan berhenti. Okey, bermaksud pada masa inilah tindak balas lengkap berlaku. Okey, so nilai itu adalah 35 cm padu dan masa yang diambil untuk menjadi lengkap tindak balas tersebut adalah 180 saat. Okey, so kamu masukkan dalam formula 35 bahagi 180. Tekan kalkulator, jawapannya adalah 0.19 cm padu per saat. Okey, kamu tengok dekat apa dia peringatan dekat sini, tindak balas berhenti pada 180 saat dan bukan 360 saat. Okey, walaupun kita tengok pada graf ini berhenti pada 360, jangan lihat pada masa ini. Kita lihat pada masa di mana tindak balas itu menjadi lengkap dan berhenti menjadi malam di sini. Okey, cikgu harap penerangan cikgu untuk slide ini akan memudahkan kefahaman anak-anak pelajar untuk menjawab soalan-soalan yang berikutnya nanti. Okey, itu adalah tindak balas purata. Kita pergi pula kepada kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, ataupun cikgu beritahu tadi kadar tindak balas seketika. Okey, ini untuk menentukan kadar tindak balas pada masa tertentu, kita ada kaedahnya, iaitu kaedahnya adalah kita menentukan kadar tindak balas tersebut daripada kecerunan tangen. Okey, kecerunan tangen itu apa? Okey, kamu belajar dulu, tangen adalah satu titik yang mana satu titik pada tangen tangen adalah titik yang terdapat pada lengkung graf. Okey, kita tengok contoh soalan di sini. Okey, soalan di sini ini adalah graf isi padu gas melawan massa bagi suatu tindak balas. Okey, soalannya hitung kadar tindak balas pada masa 60 saat. Okey, dia tak tanya minit pertama ke, minit kedua ke, tak. Okey, dia nak pada 60 saat sahaja berapakah kadar tindak balas itu berlaku. Okey, so dari cara untuk menentukan kadar tindak balas pada masa tertentu ini iaitu menggunakan kecerunan tangen. Okey, kita lihat bagaimana cara untuk menentukannya. Okey, kaedah pertama, dia ada kaedah dia, setiap dia, kamu tandakan titik pada graf. Okey, sebab soalannya nak pada 60 saat, kamu tandakan titik pada graf. Okey, saya sudah tanda kat sini, titik merah ni, nampak? Okey, tandakan titik pada graf pada masa 60 saat ni. Okey, ini 60 saat, jadi cikgu tanda pada titik pada graf tersebut. Okey, langkah kedua, lukis garis lurus melalui titik yang telah ditanda.
kamu ambil pembaris, okey, kamu letak pada titik yang telah ditanda tadi dan garis putus-putus. Macam mana cikgu nak buat panjang mana pun tak kisah, dan cikgu syorkan kamu gariskan sehingga kamu sampai pada titik yang mudah dibaca. Okey, kamu boleh buat sampai sini, kamu boleh buat sampai sini, okey, tak kisahlah kat mana, tapi cikgu syorkan kamu gariskan sehingga titik yang mudah kamu baca untuk kamu masukkan ke dalam formula nanti. Okey, langkah ketiga, apa yang perlu kamu lukis adalah kamu lukis segitiga berdasarkan garis lurus yang telah kamu lukis tadi. Okey, seperti yang cikgu tunjukkan pada slide. Okey, dan kita tengok kepada formula untuk menentukan kadar tindak balas pada masa tertentu ini. Kita perlu cari kecerunan tangent lengkung pada masa 60 saat ni. Okey, so kecerunan maksudnya kita nak kecerunan AC ataupun kecerunan CA itu. Okey, bagaimana mencari kecerunan? Kamu dah belajar dalam matematik. Formulanya adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ataupun kat sini cikgu mudahkan, maksudnya panjang A ke B tu bahagi panjang C ke B. Macam mana nak buat tu? Okey. Langkah pertama, kamu baca nilai Y pada A. Okey, kamu tengok pada slide yang cikgu tunjuk ni, nilai Y-nya adalah 40. Okey, nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah 10. Jadi masukkan nilai 40 tolak 10. Okey, bahagi dengan CD. Okey, CD bagaimana nak tentukan? Okey, kita tengok pada B. Okey, B nilainya adalah 120. Masukkan nilai tolak C berapa? C 30. Masukkan nilai. Okey, itu sajalah. Kamu kena tahu langkah-langkah untuk kamu melukis garisan tangent itu dulu, baru kamu boleh masukkan ke dalam formula. Okey, so nilainya 40 tolak 30. 40 tolak 10 sama dengan 30. Okey, 120 tolak 30 sama dengan 90. Tekan kalkulator, jawapannya akan menjadi 0.33 cm padu per saat. Okey, cikgu harap kamu clear dengan penerangan ini. Okey, cikgu boleh tekankan kepada kamu yang mana masih was-was atau masih keliru. Garisan ini kamu boleh lukis panjang mana pun tak apa, asalkan dia menyentuh titik pada graf. Titik ini perlu disentuh, itulah kita namanya garisan tangent, iaitu garisan yang menyentuh satu titik pada graf. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada standard kandungan yang kedua, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, dia ada 5 faktor. Okey, faktor pertama adalah faktor suhu. Okey, kamu tengok penerangannya, semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar sesuatu tindak balas. Apa maksudnya? Okey, cikgu beri contoh yang pertama. Kita masak. Okey, bila kita masak, kita menggunakan api. Okey, jika kita guna api, kita kenakan haba kepada masakan kita, maka masakan kita akan menjadi cepat masak. Okey, ataupun kita guna api sederhana dengan api kuat, yang mana lebih cepat masak? Okey, tentulah api yang kuat kan? Kenapa? Kita kaitkan dengan suhu, semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar tindak balas. Okey, kita pergi pula kepada contoh yang ini. Ini contoh apa pula cikgu? Okey, kita contoh makanan yang dimasukkan ke dalam peti susu. Okey, kenapa makanan itu lambat rosak? Okey, kita boleh kaitkan dengan faktor suhu tadi. Okey, semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar tindak balas. So, kalau kita sebaliknya, semakin berkurang suhu, semakin berkurang kadar tindak balas. Apabila kita masukkan makanan ke dalam peti susu, suhunya berkurang. Apabila suhu berkurang, maka tindak balas mikroorganisme terhadap makanan tersebut akan berkurang. Maka makanan itu menjadi lambat rosak. Itu kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita. Kita duduk kat rumah sekarang, kita kerja pergi dapur, okey, masuk tengok peti susu, masak makanan. Okay. So, faktor ni kita boleh kaitkan dengan pelajaran yang kita belajar hari ini. Alright, kita pergi kepada faktor kedua. Kepekatan. Okey, semakin bertambah kepekatan bahan, semakin bertambah kadar tindak balas. Apa maksudnya cikgu? Okey, kamu tengok
Okey, maksudnya macam ni nah. Apabila contoh kita beri contoh ada dua larutan, satu air gula yang pekat, satu air gula yang kurang pekat. Okey, apa beza pekat dengan yang kurang pekat? Okey, apabila dia pekat, okey bila pekat dia banyak molekul-molekul dalam ni. Okey, bila banyak molekul-molekul yang berada di dalam larutan tersebut, maka akan berlaku banyak perlanggaran antara molekul ataupun antara zarah-zarah di dalam larutan tersebut. Apabila banyak berlaku pelanggaran, maka kadar tindak balasnya juga akan meningkat. Itu teori pelanggaran. Teori pelanggaran bagi kita kaitkan dengan faktor kepekatan dalam kadar tindak balas. Okey, kita pergi kepada faktor ketiga, iaitu faktor saiz. Okey, cikgu bagi penerangan di situ. Semakin bertambah saiz bahan tindak balas, semakin berkurang kadar tindak balas. Macam mana pula cikgu? Okey, tengok contoh ni. Ni gambar apa ni? Okey, ni gambar ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit. Okey, ni gambar apa pula? Ni ayam goreng. Okey, kalau cikgu tanya kamu lah, antara kedua-dua masakan ini, yang mana yang cepat masak? Mestilah ayam goreng kunyit. Senang ayam masak, 5 minit siap. Okey, yang ayam golek ni mau makan masa 30 minit juga kan? 30 minit hingga sejam untuk dimasak. Okey, so kenapa lambat ini cepat? Okey, cuba kamu tengok dari segi saiz. Okey, ayam goreng kunyit ni kita potongnya kecil-kecil. Okey, bila kita potongnya kecil-kecil, luas permukaan yang terdedahnya lebih besar. Okey, so bila luas permukaan terdedahnya lebih besar, maka kadar tindak balasnya akan menjadi lebih tinggi. Okey, so cepatlah dia masuk. Okey, yang ni luas permukaannya, ni luas permukaan maksudnya, ni luas permukaan. Luas permukaan ayam yang seekor ini adalah kurang. Okey, so bila luas permukaan yang kurang, maka kadar tindak balasnya juga akan menjadi kecil ataupun kadar tindak balasnya juga akan menjadi rendah dan menyebabkan ayam itu lambat masak. Okey, so lepas ni kalau kata nak masak tu, nak jadi cepat masak, kamu potonglah kecil-kecil. Sebab apa bila potong kecil-kecil cepat masak? Sebab kita menambahkan luas permukaannya. Okey, dan yang keempat adalah faktor mancing. Apa itu mancing? Okey, kamu boleh tulis nota. Mancing adalah bahan yang digunakan untuk mempercepatkan kadar sesuatu tindak balas. Maksudnya bila kita tambah mancing, kadar tindak balas itu akan menjadi cepat. Boleh je kalau kita tak tambah mancing, tapi kadar tindak balasnya menjadi perlahan. Okey, contoh semula di dalam badan kita. Kita ada enzim pencernaan. Contohnya di dalam air liur kita ada amylase, enzim amylase. Kemudian di dalam sistem pencernaan kita ada enzim apa lagi yang kau belajar dulu? Enzim lipase, enzim pepsin, renin. Okey, semua itu adalah enzim yang mana merupakan mancing untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Mudahlah mempercepatkan pencernaan kita. Kita makan hari ini, dah boleh cerna dah. Kalau tak ada mancing tu, mungkin seminggu baru nak cerna lambat. Okay, so kita perlu mancing untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Dan di dalam industri penghasilan amonia, mancing yang digunakan untuk menghasilkan amonia secara besar-besaran. Bila kita nak hasilkan amonia secara besar-besaran, kita perlu mempercepatkan kadar tindak balasnya. Okey, so mancing yang digunakan adalah mancing besi. Okay, kita masukkan mancing besi, maka kadar tindak balas untuk menghasilkan amonia itu akan menjadi lebih cepat. Okey, dan faktor terakhir adalah tekanan. Okey, tekanan ni kamu tengok kadar tindak balas meningkat apabila tekanan bahan tindak balas juga meningkat. Kamu juga boleh guna perkataan ataupun ayat yang digunakan sebelum ini, semakin bertambah tekanan, semakin bertambah kadar tindak balas. Okey, contoh kat sini cikgu bagi contoh hari ni semua masak-masak sebab kita duduk rumah, kita nak makan. Okey, satu sup tulang dia masuk dalam periuk biasa. Okey, periuk kita letak dekat api kan. Okey, yang kedua adalah periuk tekanan. Okey, yang mana cepat masak? Kamu pun ada kan? Kamu ada periuk tekanan kat rumah, ada yang ada lah. Okey, yang mana cepat masak? Okey, tentulah periuk tekanan. Kenapa? Bila kita tutup
Perut tu kita tutup padat, kita tutup rapat, terhasil tekanan lidah itu dia akan mempercepatkan kadar tindak balas dan menjadikan masakan itu lebih cepat masak. Sebab kamu tengok kalau sekarang ni suri-suri rumah ataupun ibu-ibu yang menggunakan perut tekanan, dia akan menyebabkan makanannya lebih cepat masak. Nak masak nasi 5 minit saja, nak buat dodol 3 minit saja cepat. Okay, sebab apa? Tekanan yang tinggi itu mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, so kita pergi kepada standard terakhir dalam bab ini iaitu 4.3, aplikasi kadar tindak balas dalam kehidupan. Kita dah belajar maksud tindak balas kimia, kita dah belajar apa maksud kadar tindak balas. Kita juga telah mempelajari bagaimana menentukan kadar tindak balas daripada pemerhatian dan juga daripada gerak, dan juga kita telah pelajari sebentar tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, so kita aplikasikan apa konsep ataupun apa pelajaran apakah yang telah kita pelajari tadi untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Okay, so yang pertama adalah proses Haber. Okay, proses Haber. Proses Haber ni apa? Proses Haber adalah proses yang perlukan secara besar-besaran. Untuk apa? Untuk membuat baju, untuk membuat bahan letupan, untuk membuat buat percetakan, untuk membuat bahan pencuci. Banyak kegunaan amonia. So kita perlu hasilkan amonia secara besar-besaran menggunakan proses yang dikenali sebagai proses Haber. Okey, so proses Haber ni kalau kita tengok keadaan-keadaan yang perlu kita letakkan untuk menghasilkan amonia secara optimum adalah menggunakan suhu 450 hingga 550 darjah Celsius. Cikgu beritahu tadi, semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar tindak balas. So kita guna suhu yang tinggi untuk menghasilkan amonia dalam industri. Okey, kepekatan pula. Kita guna kepekatan, nisbah nitrogen kepada hidrogen adalah 1:3, ataupun kalau kita tulis simbol kimia bagi amonia NH3. NH3 ni bermaksud 1 nitrogen nisbah 3 hidrogen. Okey, seperti cikgu beritahu sebelum sebentar tadi, makin ataupun bahan yang kita gunakan untuk mempercepatkan penghasilan amonia. Okey, terutamanya dalam industri, kita gunakan serbuk filem ataupun kita sebut sebagai besi. Okey, dan tekanan yang digunakan untuk menghasilkan amonia secara optimum adalah 200 atmosfera. Okey, ini adalah proses Haber, proses untuk menghasilkan amonia. Kita pergi pula kepada proses kedua iaitu proses sentuh. Proses sentuh ni ada apakah tujuannya? Okey, proses sentuh adalah tujuannya menghasilkan asid sulfurik. Okey, kamu boleh cari dalam Google ataupun dalam YouTube apa kegunaan asid sulfurik ni. Kenapa kita perlukan hasilnya secara besar-besaran? Okey, so cikgu terangkan di sini keadaan-keadaan yang perlu kita tetapkan ataupun kita letakkan dalam proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik secara optimum. Iaitu suhu yang digunakan adalah 450 darjah Celsius. Kepekatan yang digunakan digunakan sulfur dalam udara yang berlebihan. Okey. Dan mancing yang digunakan dalam proses sentuh ini namanya vanadium 5 oksida. Tekanannya gunakan adalah 1 atmosfera. Okey, so keadaan ini telah diuji kaji ataupun telah dibuat eksperimen oleh ahli-ahli sains dan menunjukkan bahawa keadaan ini sesuai untuk menghasilkan asid sulfurik dan juga amonia secara besar-besaran ataupun dalam kuantiti yang banyak. Okey, so cikgu setakat itu saja cikgu punya perkongsian pada hari ini. Cikgu harapkan adalah sesuatu yang kamu perolehi daripada perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harapkan kamu sentiasa fokus, jangan putus asa. Okey, mungkin ini adalah dugaan, ini adalah ujian yang Allah turunkan kepada kita supaya kita menjadi hamba yang lebih bersabar, yang lebih kuat. Okey, cikgu percaya kamu adalah pelajar-pelajar yang masih bersemangat untuk terus menghadapi ujian ini. Cikgu doakan kamu berjaya dalam SPM nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.